So hopefully nampak saya punya slide. So kita di yang terakhir Okay, nota semua ada dalam Google Classroom. So, saya tak buat presentation slide Okay, inverse power method. Tak ada kuasa songsang. Okay, basically dia sama dengan power method. Okay, di mana bezanya hanya pada A matrix. Contohnya dalam power method kita gunakan A matrix. Okay, di inverse power method A matrix tu digantikan dengan matrix songsang A. Inverse A A matrix. Okay. Okay, di mana kalau kita lihat dari definisi yang kita telah bincangkan yang lepas, okay, dalam menghasilkan persamaan karakteristik equation, kita ada AV tolak lambda I V sama dengan kosong, di mana A itu adalah A matrix yang kita yang diterbitkan daripada persamaan bergantung kepada bentuk soalan Okay, kalau ada 3 mass ke 2 mass ke, size matrixnya mungkin 3x3, 2x3, 2, 4x4 dan seterusnya lah. Okay, V itu adalah deformation mode shape lah. Mode shape sebagai bukan displacement yang sebenar. Adalah menggambarkan bentuk kesongan saja. Okay, lambda adalah eigenvalue. I itu adalah matrix identity matrix. Okay, dan V tadi sama lah. Okay, jadi kalau kita susun matrix persamaan ini, maka kita boleh tulis AV sama dengan lambda kali V. Okay, kalau kita kalikan matrix songsang di kiri dan kanan, maka orang akan dapat V akan sama dengan lambda kali matrix songsang A dikalikan dengan V. Okay. So that the eigenvalue can be calculated from the eigenvector in iterative manner. Okay, jadi kat sini kita boleh dapatkan nilai eigenvalue dengan A matrix songsang ni, kita boleh dapatkan the lowest eigenvalue. Okay, sebelum ni power method kita dapatkan the highest eigenvalue. Okay, so lengkaplah satu yang terendah, satu yang tertinggi. Okay, in the iterative manner, so dia bergantung juga kepada trial eigenvector. So dalam trial vector ni kita mungkin ambil V. Okay, dia boleh jadi bergantung kepada size matrix A. Kalau matrix A 2x2, so eigenvector trial ni pun 2x1 lah. Kalau matrix kita 3x3 dan dia pun 3x1, dia ikut bergantung pada size matrix tadi lah. Okay, dan dia nama pun trial eigenvector, so you may put any value lah. Okay, jangan dia ada sini, jangan ambil kosong-kosong lah, ambil 100 ke 111 ke yang mudah. Okay. Dan dia tidaklah menjadi infinity. Okay, kalau ambil satu template dia akan jadi itulah. Okay, data error atau none kalau dalam Excel. Okay, so kita ada solve. Dan kalau kita susun persamaan tu, maka kita boleh dapat V K campur 1 okay, sama dengan A minus 1 iaitu A songsang dikalikan dengan VK matrik V sebelum gelaran dan dibahagikan dengan lambda K campur 1 iaitu eigenvalue lah pada K campur 1, eigenvalue yang terkini. Okay, itu formula dia. Maka dan di akhir nanti okay, nilai yang awak dapat untuk eigenvalue awak kena songsangkan untuk memberikan nilai the lowest eigenvalue iaitu lambda akan sama dengan 1 per lambda K campur 1. Okay. Dalam kejuruteraan kaedah ni dipanggil standard matrix iteration method. Okay, itu nama lain bagi inverse power method. Okay, kerana dia memberikan eigenvalue yang terendah. Okay, yang mana itu adalah dalam informasi standard okay, bagi dalam vibration lah. Kita akan minat nak tahu the lowest eigenvalue ataupun natural frekuensi. Frekuensi yang terendah, apakah dia? Sebab itu yang memulakan resonan boleh berlaku lah. Okay. Itu ini je secara teori partnya. Okay, kalau perhatikan dia hanya beza dengan instead of A dalam power method digantikan dengan A songsang. Itu saja yang membezakannya. Okay, nanti kita akan lihat macam mana kita menggunakan kaedah ni. Okay. Contoh. Okay, contoh yang sama sebelum ni diperhatikan. Okay. Kita ada mass, 3 mass tu, X1, X2, X3, M tu.
M1, M2, M3 tapi semua nilai dia sama dengan M. Okay, pada posisi X1, X2 dan X3. Okay, dan di setiap mesh tadi diikat dengannya pegas ataupun spring. Okay, dengan perkali bagi spring pun malar. Okay, semua pemalar spring adalah sama dengan K. Okay, dan di fix lah pada satu hujung di sebelum X1 tu di fix kan. So kita ada K, M, K. Okay, jadi kat sini kita dah terbitkan matrik A untuk matrik ini, untuk sistem ini. Sama dalam contoh sebelum ni lah, kita guna terus guna pakai matrik tersebut. Okay, so dalam soalan ni dia kata dapatkan eigenvalue menggunakan inverse power method. Okay, dengan menggunakan initial eigenvector 111. Dan anda diminta untuk berhenti melelarkan apabila lambda K campur 1 tolak lambda K kurang daripada 0.008. Okay, samalah yang sebelum ni. Okay, itu jawapan dia. Kalau kita ingat A matrix adalah 2, minus 1, 0, minus 1, 2, minus 1, 0, minus 1, 1. Okay, dan B yang initial value tadi 1, 1, 1. Okay, awak kena cari matrix songsang untuk A. So kalau guna kalkulator ataupun guna Excel, just type dia and then dia akan bagi input dia pada kalkulator ataupun pada Excel awak. Okay, maka dia terus bagi jawapan A songsang lah. A songsang akan sama dengan sani lah. Okay, 1, 1, 1, 1, 2, 2, 1, 2, 3. Okay, itu kaedah yang terus lah. Okay, kalau lah awak tak ada kalkulator dengan tu, dan you kena dapatkan lah. Okay, penentu matrix dan juga cofactor. Okay, bagi setiap satu elemen dalam matrik ini. Okay, dan you akan dapatlah A songsang. Okay, start dia panjang lah. Start dia panjang. Okay, kalau pelajar yang di SPPM, sini dia ambil ataupun ketika matrik awak dah ambil lah. Macam mana nak dapatkan matrik songsang bagi matrik 3x3. Okay, ataupun yang lebih tinggi 4x4 dan seterusnya lah. Okay, tapi dia ambil masa yang lama jugalah untuk kira A songsang tersebut. Okay, kalau 2x2 mudah kan, kita tinggal pindahkan titik dan letak tanda minus saja pada penjuru yang berlainan dan kita kalikan dengan penentu matriks, kita dapat terus A songsang. Okay, sekarang ni kita lakukan, okay, ini adalah A prime, A songsang kita. Okay, dan kemudian kita lakukan iteration menggunakan formula yang ni lah. Okay, menggunakan formula kuning ni, maka awak akan dapat B1 okay, disama dengan A inverse dikalikan dengan V. Okay, jadi inilah. Okay, 1 dikalikan dengan 1, campur dengan 1, dicampur dengan kali dengan 1, campur dengan 1, kali dengan 1. So dapat 3. Okay, kemudian baris yang kedua 1 kali 1, campur 2 kali 1, campur 2 kali 1, dapat 5. Okay, kemudian baris yang ketiga 1 kali 1, 2 kali 1, 3 kali 1, jumlahkan dapat 6. So kita dapatlah 3, 5, 6 untuk B matrix. Okay. Dan apabila kita dapat V, kita ambil nilai yang pertama, kita jadikan eigenvalue kita. Kan nilai eigenvalue adalah nilai pertama dalam V. Okay, sebutan yang pertama tu kita ambil sebagai nilai lambda lah, lambda 1. Okay, iaitu eigenvalue. Kita ambil eigenvalue kita sama dengan 3 pada lelaran yang pertama. Dan next step awak kena normalizekan matrix V1 ni. Okay, kita normalkan dengan item yang pertama jadikan nilai dia 1 dan yang kedua dan ketiga dia akan berkadaran dengan item yang pertama ataupun elemen yang pertama. Okay, kita bahagikan semua dengan 3. Okay, 3 bagi 3, 5 bagi 3, 6 bagi 3 dan kita dapat normalizekan dia iaitu 1, 1.667 dan 2. Okay, untuk V1 normalize. N ni untuk normalize. Okay, itu step yang pertama. So kita gunakan V1N ni dan dikalikan dengan A minus 1 ni untuk dapatkan V yang kedua lah, iteration yang kedua. So iteration yang kedua, matrix songsang KA dikalikan dengan V1N, maka awak akan dapat 4.667, 8.333 dan 10.333. Okay, terus darab silang lah. Okay, 1 kali 1 campur 1 kali 1.667 campur dengan 1 kali 2. So dapatlah 4.6667. Dan 1 kali 1 campur dengan 2 kali 1.667 campur 2 kali 2 dan dapatlah 8.333.
Okay, dan terakhir 1 kali 1 campur 2 kali 1.667 campur 3 kali 2 dan dapat 10.3333. Okay, tu dapatlah V2. Dan V2 ni sekali lagi kita ambil item yang pertama ataupun elemen yang pertama iaitu 4.6667 sebagai eigenvalue yang untuk lelaran yang kedua. Lambda 2 sama dengan 4.667. Okay, dan kemudian kita normalizekan. So normalizekan kita bahagikanlah dengan alpha 2, gamma apa lambda 2 ni. Semua item dalam V2. Maka awak akan dapat 1, 1.7857, 2.2143. Okay, untuk lambda V2N lah selepas dinormalizekan. Okay, dan kemudian kita kira error lah. Okay, error ni kita lihat perbandingan lambda 2 dengan lambda 1. So 4.667 tolak dengan 3 kita dapati nilai dia 1.6667. Okay, mutlakkan lah. So selesa positif. Dan nilai ni kita dapati masih lagi besar daripada 0.008. Okay, yang ditetapkan dalam soalan tadi lah. Okay, dia kata okay, stop iteration when ni. So nilai itu masih besar dan kita perlu lelaran yang ketiga. Okay, kita perlu lelaran yang ketiga. So lelaran yang ketiga ditunjukkan dalam slide ni. Okay, slide yang terakhir ni. Okay, maka awak akan dapatlah. Okay, pada lelaran yang ketiga, okay, V3 adalah sama dengan A songsang dikalikan dengan V2N. Maka awak dapat V3 5911.2143. Okay, dan ambil elemen yang pertama sebagai eigenvalue. So lambda 3 sama dengan 5 dan semua dibahagikan dengan 5 untuk normalize. Awak akan dapat 1, 1.8, 2.2429. Okay, jelas eh? So dan tu kemudian kita kira perbezaan eigenvalue di antara eigenvalue lelaran yang ketiga dengan lelaran yang kedua. So kita dapati 5 tolak dengan 4 point something tadi tu. So maka kita dapati perbezaannya adalah 0.999. 0.333. 33 ke 999 tu. Okay, 3333 kot. Okay. Maksudnya 3333. Which is still high dan tolerance yang ditetapkan itu 0.008. Dan we have to continue lah. The next iteration keempat, okay, kelima dan seterusnya lah. Okay, dan awak akan lihat pada iterasi yang keenam, lelaran yang keenam, dia dah converge. Di mana lambda 6 tolak lambda 5 nilai dia adalah 0.0007, which is less lah daripada 0.008. So kita dah converge dan kita stop lah pada yang ini. Okay, di mana pada ketika ini lambda 6 dia akan didapati 5.0488. Okay, kita bagikan semua dengan 5.048 lah untuk normalize. Okay, dan kemudian nilai ini kita songsangkan lah. Itu 1 per 5.0488 kita dapat nilai dia 0.1981. So inilah the lowest eigenvalue untuk masalah tadi. Okay, jelas? Okay, tu yang kita lihat lah dekat slide ni. Kemudian kita akan lihat gunakan Google Sheet. So boleh, kalau tak ada soalan boleh buka Google Sheet masing-masing. Okay, bersedia dengan Google Sheet masing-masing untuk kita buat sekali lagi lah menggunakan Google Sheet. Ada soalan? Kelas? Okay? Okey doktor, okey. Alhamdulillah. So kita terus ke Google Sheet. Okay? Google Sheet Mana Google Sheet saya? Okay, ni. So kalau kita ingat lihat balik pada minggu lepas. Okay, ni kan kita dah buat kan. Ini adalah power method. Power method. Okay, kita dah bangunkan untuk 3x3 dan juga 4x4 kan. Okay, dan kita dah cuba jugalah initial ni kalau kita ubah-ubah apa yang berlaku. So sekarang A kita sama A yang sama. So untuk inverse ni kita letak kat bawah lah. So awak boleh copy saja ni. Copy dulu. Okay, Ctrl C. Tapi kena banyak agak perubahan tu, kena buat sekejap lagi. Kita copy just nak ambil metrik A tu dulu. Okay, ni metrik A. Okay, ni V initial tadi dia kata 1, 1 kan. Okay, tu power method ni metrik A. So dalam kaedah ni kita kena cari A inverse. So A inverse saya letak sebelah sini . Dah buat lah. Okay, saya besarkan untuk bagi nampak. So untuk ni power method. Sorry, yang ni sekarang untuk inverse power method . Kita tukar nama dia. Ataupun standard metric dia. Inverse power method. Okay, ni.
So kita kena dapatkan A inverse. Okay. Inverse A lah. Inverse A. So saya letak kat sini. So sama juga dalam command dalam Google Sheet dia ada command untuk M inverse. So automatic dia akan inverse untuk awak lah. So tak payahlah kita nak kira. So tak dia M inverse. Okay, select metrik apa yang awak nak songsangkan. So metrik A lah. So kita select metrik A. Okay, tutup kurungan, enter. So terus bagi jawapan. Jawab berarti jawapan dia samalah. Itu 1, 1, 1, 1, 2, 2, 1, 2, 3. Seperti dalam yang kita dapat tadi lah. Itu adalah inverse metrik A. Okay, boleh? Nampak arahan dia? Itulah M inverse. Sel untuk A matrix. Okay? Tak sedap pakai ni. Okay, macam dah berhenti. So saya buang saya punya headphone ni. Sedap pakai cakap ni. Okay. So dah dapat lah untuk M inverse. Okay, sekarang macam mana kita operasikan. So untuk ni jadual yang sama. Okay, yang ni dah tak ada lah kan. Okay, ni kita buang lah dulu. Sebenarnya sama je dia ni. Ni kita boleh buang. Nombor tu biarlah dulu. Okay, yang lain tu sama. Okay, sekarang kita mula. Okay, ni kan. So yang ni kita buang lah. Ni tak ada lah. Okay. Tu biar. B7 patutlah dia ambil B7. Ni okey, ni biar tak apa. Buangan dulu ni. Okey kosong. Okey. Ni pun biarlah tu semua. Dia ada formula lah dalam tu. Okey, buanglah semua. Okey. So kosong So yang tu formula tu saya nak pakai lagi tak apa. So ini asalnya. So kita ada V K campur 1 lambda Vn dengan error lah. So untuk yang pertama kita gunakan tadi matrix songsang kan. Ini sama dengan M mol matrix multiplication. Apa yang kita kalikan adalah songsang matrix A. Select matrix A songsang. Mana matrix A songsang ni? Mana lagi ni? Oh, salah tempat patut lagi, salah sheet lagi. Okay, dia pergi sheet sebelah lain. Okay, ambil select matrix A songsang tadi. Okay, letak koma. Okay, dan kemudian select V initial eigenvector. Okay. Dan kemudian yang ni awak boleh lock lah. H3 ni kita boleh terus lock. Letak je tanda duit. Sebab dia akan ambil yang sama lah. Okay, tak akan berubah. Okay, enter. Sorry. Sebelum tu kena tutup kurungan. Untuk V initial saya biarkan saja. Okay, sekali je. Okay, kita dapat. So 3, 5, 6. Okay, dapat. Kita dapat ni matrik kita 3, 5, 6. Okay, dan lambda adalah sama dengan apa? So lambda adalah sama dengan sebutan yang pertama. Ambil select B9. Okay. So kita dapat 3 dan Vn sama dengan semua dibahagikan dengan B43 lah. B43 iaitu B bagi 3 lah. Semua dibahagikan dengan 3. So tariklah ke bawah dengan 3. So kita dapat 1, 1.667 dan 2. Okay. Jelas untuk lelaran yang pertama? Dapat ikut? Jelas. Okay, so untuk yang kedua, okay, kita tak dapat error kan sebab kita baru satu, itu nilai dia lambda 3. So untuk nextnya kita kira lah. Untuk yang kedua, dia punya formula adalah, okay, ni kita boleh tarik actually. Tarik boleh, tarik satu je. Nampak ada error kan? Sebab apa? Sebab, okay, dia ambil H35, J37 ni betul. G ni dia ambil salah. Yang belakang ni sepatutnya dia ambil apa? Dia ambil matrik Vn1. Ni dia Google Sheet dia tak boleh nak select macam tu. So yang ni kalau awak nak buat dekat macam tu, awak kena ingatlah B. So ni gantikan B. B ambil sel 44. Okay, B44. B44 sehingga, dalam kes saya lah, B44 sehingga 46. B46. Okay, dia akan ambil matrik tu lah. Okay, dan enter. So dia bagi jawapan 46667, 8.33, 10.33 lah. Okay. Dapat? So M mol A matrik songsang dikalikan dengan 1, 1.667 bagi 2 ni lah. Dan 2 ni Okay, ni kita kalikan. So kita dapat ni lah.
Okay, dan kemudian untuk yang ni kita boleh select yang maksimum. So select ni boleh tarik. So dia akan ambil 4.687 sebagai yang maksimum. Okay, yang ni kena bagikan, tak boleh lah pakai ni. Sebab dia yang ni awak boleh tarik sebelah ni. Sekejap select sini, tarik sebelah ni boleh. Okay, ni 1 point. Okay, semua dia bagi dengan C43 iaitu lambda yang terkini. Okay ni. So ni awak boleh tarik je lah. Dan error kita 1.667 iaitu 4.667 tolak dengan 3. Okay, mutlak kan. Kita dapat ni lah. Okay, dan seterusnya untuk yang berikutnya ni awak dah boleh select sampai bawah. Tariklah sampai 6 6 ke 7 7 boleh lah. Pulang. Okay, awak perhatikan dekat 6 tu dia punya error dah jadi 0.006. Okay. 4.6, 5. Yang kelima jadi 0.005. Okay, dan yang keenam jadi 0.0006. Okay, dan di mana dia suruh stop tadi kan? Okay, lelaran yang kelima ke keenam tadi? Iteration yang keenam 0.007. Soalan kata 0.00. Oh, ada satu kosong tinggal lah. 008 Ada satu kosong tinggal. Sorry. Okey, sebab tu dia buat sampai lelaran yang ke 3 kosongan. Lelaran yang ke-6. Tadi kalau kita perhatikan dekat Google Sheet kita ni, okey, pada lelaran yang ke-6 dia dapat 0.00066 ni 7 lah. Dia mudahkan kan. Ya, ataupun kalau awak nak tengok pemudaran macam dalam tadi tu, awak boleh klik saja tanda ni lah, tanda kosong ni, tolak. Okey, tu pemudaran. Okey, pemudaran dia sampai 4 angka bererti, awak akan dapati pada yang ke-6 dia 0.007, which is less than 0.008 lah. Kita stop. Okay, kat sini masih lagi besar. Kita teruskan lah. Okay, ni kita dapat lambda kita 5.04882115 K 69. Okay, jadi untuk eigen value, ini dah tak pakai ni sebab kita berhenti dekat 6 So yang ni saya buang lah. Okay, tapi dia boleh jadi mungkin ni buang lah untuk tak nak keliru. So kita stop pada lelaran yang ke-6. So maka untuk eigen value, so untuk jawab soalan tu, eigen value, apa eigen value? Eigen value adalah sama dengan yang 1 bahagi dengan 5.04 ni yang terakhir lah. Yang terakhir tadi awak songsangkan, awak akan dapat nilai dia adalah 0.198066022. Itulah jawapan dia. Untuk soalan tadi lah. Boleh saya mark. 1981 kan. 11 per lambda 6. Boleh? So, ni untuk yang 3x3. So, untuk 4x4 dan contoh yang lepas ni pun kita ada ni kan. 4x4. So, bolehlah awak copy, pindahkan sajalah. Contohnya ni yang lepas kita buat 4x4 ni untuk size case macam ni. Case ni apa saya tak ingat. Tapi untuk katakanlah awak nak buat untuk inverse, just copy je. Ctrl C, letak kat bawah ni lah. A kita B initial, cuma akan cari A songsang kat sini. Inverse A. Letaklah sini sangat M inverse. Select matrik A awak. Tutup kurungan, enter. So kita dapatlah. Ni semua jawapan dia. Dan kat sini awak kena tukar. Ini sama dengan M mol. Select matrik songsang tadi. Tutup. Letak tanda ringgit sebab kita nak guna kejap lagi. Letak tanda dollar dekat huruf dengan simbol.
tanda dollar, tak tanda dollar, koma dikalikan dengan V initial 1000 ni contoh. Kita tutup kurungan, enter. So dapatlah nilai dia. Okay, 1111 dan untuk lambda ambil lambda yang pertama kan. Ini sama dengan 62 lah. 62 enter. Oops. B62. Oh, B58 sorry. B58. Nilai yang pertama B58 B58. Dalam kes ni kes 1 dan bagikanlah semua dengan B50 bagi 60 lagi ni baru bagi 62. Okay, normalize kan tu samalah. Betul ada 111 kan. Okay, mudah 111. Okey, dan kemudian untuk seterusnya yang ni okey kita boleh tarik ni. Tarik sebelah. Okey, tarik sebelah. Okey, dia error tak apa. Sebab yang ni kita nak pakai I52 ni. Okay, I52 ni betul cuma yang ni. Ni dia bukan H, sekarang dia adalah B. B63. B63 iaitu matrix V1N. 63, 64, 65, 66 sampai 66 lah. B66. Enter. So kita dapatlah 478 910. Okey, betul. And then ni kita ambil ni pun saya ambil sebelah dia ni copy B58. So yang ni patutnya okey ni lah C58. Yang ni pun okey boleh ambil ni sebelah ni copy tarik sebelah je dan tarik ke bawah. Okey, BC62. Okey. Okey, dah cantik. Dan yang ni error ni C62. Okey, ini tolak ni okey betul. So dah betul lah. So yang tu kemudian awak boleh tinggal tarik sajalah. Error dia besar. Once awak dah buat sekali ni, kita boleh tarik ni sampai kat mana kita nak berhenti lah. Okey, katakanlah dia berhenti tadi berapa? Okey, ni 0.08. Okey, boleh teruskan lagi. Sebab dia masih lagi besar daripada 0.08. Okey, katakanlah okay, ni 0.01. Okey, ni besar lagi. Ni 0.001. Okey, kita stop kat sini lah. Okay, kita 0.08 ni, so kat 8 ni dia dah bagi jawapan yang baik lah. Okey, pada laran yang ke-8. So, yang ni boleh buang. Okey. Itulah caranya. Okey, okey, jelas? Okey, dapat? Tangkap? Kelas okey ke? Okey doktor. Okey, cantik. So itulah, okey, inverse power method. Very straightforward. Okey, sekarang ni, okey, ni save dulu. Okey, saya nak awak buat latihan sikit. Mana saya punya pasir? Bukan pasir lah, pasir lah. Okey, kita buat exercise. Menguji kefahaman awak. Bukan ni, bukan Sam ni. Sam ni sebenarnya. Mat 4. Ini tak ada. Ini tak ada ni. Sekejap, cari satu lagi. Mana lagi atas itu? Dia kena baik naik atas je. Okay, ada tak final? Okay, ni final. Final tahun 2017-2018. Okay, ada dalam test tu lah. Subjek ni dalam test tu ya? Tak. Tak sini. Okay, so, cuba jawab soalan okay ni. C. C. Nampak soalan ya? Dapatkan the lowest dengan the highest. Nampak dua-dua lah. Alang-alang lah. Boleh? Okay. Given okay, 603, 05 minus 1, 3 minus 1, 4. Okay, and then compare the obtained smallest eigenvalue using appropriate numerical method to answer for
Characteristic equation in term of absolute error, use okay, V and iterate until gitu. So yang characteristic equation tak payah buat, so buat je yang dapatkan the highest and the lowest eigenvalue untuk soalan ini. Okay, within 50 minit atau 10 minit. Cubalah 15 minit. Boleh tak buat? Okay. Saya tanya balik nanti jam 15 minit. Sekarang 2.40, 2.55. Okay, hopefully ada somebody can share lah the answer. Okay, sila buat. Ada soalan boleh kemukakan. Okay, kalau ada soalan sila kemukakan. Tak ada Bagus awak.
Ada soalan ya? Tak ada doktor. Bagus.
Okey dah. 53. 255 tadi saya kata. Ngantuk. So basically 603, 05 minus 1, 3 minus 1, 4 eh. Okay, dia punya lorem ni 0.05. Jadi ni straightforward je lah kan. Kalau awak buka Google Sheet awak 603, 05 minus 1 eh. So tadi kita dah buat template kan. Nanti untuk power method 6, type je 6, 0, 3, kita 1, 1 kan. Dan dalam soalan dia kata 05 minus 1. 05 minus 1. 0, 5 minus 1. Dan yang terakhir 3 minus 1, 4. 3 minus 1, 4. Betul dia bagi jawapan lah. Jawapan kita adalah pada lelaran yang kelima. Tengok soalan balik. Ni guna kaedah ni kan absolute ni guna ada highest 0.05 stop 0.05. Ni power method lah. 0.05 okey kat sini lah. Cukup kat sini. Yang ke-6 lah. Kita stop di lelaran yang ke-6 untuk power method. Okey, tu jawapan dia. Sama dapat jawapan sama? Kelas okey ya? Doktor nak tanya, Ya. yang lelaran yang ketiga tu error dia 0.04. Error dia 0.04. Oh ya. Dia bukan Okey betul, sorry. So dah berhenti kat sini lah. Lelaran yang ketiga, sorry. Kita punya error dalam soalan tadi 0.05 kan? Okey, jadi pada lelaran yang ni kita dah berhentilah. Lelaran yang ketiga, sorry. Okey, lelaran ketiga kita dah boleh stop. Okey, kalau guna kaedah power method, okey, kalau guna kaedah inverse, cuba awak copy ni, Ctrl C kat bawah. Yang 3 kan? Okey, kita akan dapat pada lelaran yang ni 0.0 ni. Kelima lah. Lelaran kelima kita berhenti 0.0242. Okey. Okey, di mana ni nilai dia adalah bukan ni lah, iaitu dia sama dengan 1 bahagi 0.618 ni lah. So 1.66 1.616939. Okey, ni kalau guna kaedah inverse power method 603, 0 ni method yang sama lah, satu. So dia bagi jawapan lah. So ni lah powerful template ni kan. Okay. So mudah kerja. Okay. Ada soalan ya? Eigenvalue. So kita dah selesai eigenvalue. Okay, inverse method, power method, dan kita ada characteristic equation. So kalau kita lihat ni soalan yang lepas ni dan ni lah. Dia sudah dapatkan guna kaedah eigenvalue juga. Dapat characteristic equation. Okay. So inilah contoh soalan ni. Kena buat perbandingan. Satu kaedah tadi apa? Kaedah smallest tadi iaitu inverse power method, dan satu lagi guna characteristic equation. So dua lah, dia compare lah. Okay, tadi yang kita buat adalah menggunakan kaedah inverse dengan power method lah. Okay, inverse power method lah sebab smallest Okay, dan untuk yang satu lagi kita dapat highest lah. Eigenvalue. Okay, kalau tengok itu kalau test 2 test 2 tahun ni saya buat apa? Test 2 dia tak ada soalan eigenvalue. Okay, test 2 tak ada. Buat kamera dengan perbezaan, sorry. Mudahlah. Okay, ada soalan? Ya. Ya.
Ya. Stop kat sini yang ketiga. Naik sama. So, jawapan kita the highest dia adalah 7.9583 lah. Inilah eigenvalue dia. Okey, ada soalan lain? Doktor, Ya. kalau dalam exam nak guna buat calculation cara table ni ataupun yang panjang-panjang dalam slide tadi tu? Panjang-panjang. Yang ada calculation. Dia kena tunjukkan jalan macam tadi lah. Tunjukkan jalan dia macam tadi lah dekat yang kat PowerPoint tu. Mana kata kalau awak guna ni, awak tinggal pindahkan je lah. Okey, jawapan awak tadi buatlah macam ni. Gaya tulis kan. Ni. Okay, lelaran 1, lelaran 2. Okey, tuliskan ni saja isinya. Okey, tapi Okay, dikira dalam Power Google Sheet. Okey. Ataupun nak buat dalam jadual lah. Ada juga maksudnya. Sebenarnya ni ada. Boleh juga. Mungkin dalam table. Okey, ada lagi soalan lain? So, eigenvalue. So, tak ada. Alhamdulillah, selesai. Tu ni kalau lihatlah ni soalan yang sebelum ni. Okay, the eigenvalue yang ni lah. Largest eigenvalue, smallest. Dulu dia buat face to face. Then kena remember lah. So, ni kita dah tahu lah. Ni guna power method, ni guna inverse power method. Ataupun nama lain dia tadi lah. Okay, nama lain dia apa? Kena ingat nama lain dia tu. Okay, nama lain dia tadi. Ni standard metric iteration method untuk inverse power method dan satu lagi metric iteration method. Metric iteration method, standard metric iteration method. Tu je beza pun. Okay, tambah standard dia. Okay. Okay. Okay, selesai untuk eigenvalue. Tak ada soalan. Save. Okay, seterusnya kita lihat sedikit tentang ODE. Kita intro je, so kita akan sambung lah ODE ni, Ordinary Differential Equation. So untuk chapter yang ke-8, semua ada ramai ke di kelas ni? 59. Okay, contoh ODE ni kalau tengok soalan tadi kan, ni soalan tadi kan. Ni contoh ODE lah, okay ni. Soalan dia bentuk macam ni lah. Walaupun saya tak terang lagi, okay, ni boundary value problem, IVP. Okay, dia ada dua. Satu initial value problem, satu lagi boundary value problem. Okay, soalan dia mungkin bentuk macam ni lah. So, dia tanyakan, okay, dapatkan taburan suhu. Okay, ni thermal lah. Okay, dapatkan taburan suhu. Okay, bila satu ni ada gambar ke tak ada kan? Okay, a ball, okay, 1200 Kelvin. Okay, disejukkan di udara pada ambient temperature 300 Kelvin. Okay, assume heat loss only due to the direct radiation. Okay, radiation heat loss. Okay, diberikan oleh persamaan tu lah, di theta sama dengan ni. Okay, dan dapatkan apakah nilai theta tu. Okay, bila masa berubah daripada 0 ke 960 second. Okay, setiap 120 second lah. Okay, pada 120, pada 240, pada 360, pada 480 dan seterusnya lah sampai T960. Okay, ni contoh untuk kaedah ODE lah. So nak solve tadi kita kena guna kaedah ODE lah, Ordinary Differential Equation. Okay, itu dikategorikan di bawah IVP. Okay, itu yang kita nak belajar sekarang. Okay ni. Okay, itu intro soalan ni. Okay. So numerical method. So dalam chapter yang ke-8 ni, chapter 2 yang terakhir ni, aku tak gerak. So nama chapter dia asal tak keluar. Okay, Ordinary Differential Equation, ODE. So nama ODE tu short form dia. Okay, ODE short form dia. Okay, dalam khusus dalam bab ini kita akan fokus dekat CLO yang keempat. Okay, iaitu kita nak lihat to solve differential equation lah.
Okay, ni CLO ni diguna pakai untuk chapter yang ke-8 ini iaitu ODE dan chapter yang ke-9 PDE. PDE iaitu Partially Differential Equation. Okay, PDE. So CLO 5 dan CLO 6 kekal samalah. Okay, konten untuk subtopik ini, okay, kita akan belajar tentang ODE in engineering. Okay, dalam ODE dia ada dua pecahan. Yang pertama Initial Value Problem, IVP. Dan yang kedua Boundary Value Problem, BVP. Okay, dalam Initial Value Problem kita akan lihat tiga kaedah besar iaitu Euler Method, Second Order Euler Method dan Fourth Order Runge-Kutta. Okay, Second Order Runge-Kutta, Fourth Order Runge-Kutta. Cuma nanti dekat Second Order Runge-Kutta dia ada pecahan lagi lah. Ada dua ke tiga. Okay, yang keempat pun sebenarnya dah ada banyak tapi kita fokus kat satu saja. Okay, Euler Method ni diterbitkan juga daripada Taylor Method. So nanti kita buat perbandingan di antara Euler Method dengan Taylor Method. Okay, Euler dengan Taylor ni 6 orang lah. Orang yang mempegang dengan kaedah tu. Runge-Kutta pun 6 orang. Okay, orang yang mempegang dengan kaedah tersebut lah. Okay, dia boleh pakai. So BVP, Boundary Value Problem. Okay, yang Initial Value Problem ni kita tahu okay, pada dia melibatkan masa lah. IVP ni melibatkan Initial Value. Okay, kita tahu kat initial dia macam mana dan kita cuba predict bila masa bertambah. Okay, T-settle kan, dah sebenarnya lah. Tapi kalau BVP ni boundary, so dekat sempadan tu kita tetapkan nilai dia, apakah nilai di kawasan yang bukan sempadan tadi. Dia akan merambat lah. Okay, itu kaedah BVP. Okay, BVP ni lebih rumit kerana dia melibatkan chapter 3, awak kena selesaikan set of equation secara serentak. Okay, iaitu berkait rapat dengan chapter 3 lah. Okay, dan untuk IVP dia mudah, dia lebih kepada lelaran. Okay, straightforward, buat jadual dan kemudian set nilai lah. Tapi kena selesaikan nilai sebelum dia lah. Nama pun lelaran, iteration. So kena ada sequence of time lah. Okay, sequence of turutan. Ada turutan. Okay. So kita lihat ODE in engineering. So ODE ni kat mana awak akan nampak? Okay, awak saya percaya sedang ambil, ada yang dah ambil kontrol. Okay, dalam kontrol awak akan lihat persamaan perbezaan. Okay, biasa ni ada dalam equation of model yang you bangunkan, kemudian awak transform guna Laplace transformation kan. Itu dalam kontrol lah. Okay, kemudian dalam solid mechanics juga kita lihat, okay, kalau kita remember dalam beam deflection tu kita ada okay, yang kita bezakan dua kali sekali titah tu slope dengan juga x deflection lah, ataupun dy dx tu. Okay, untuk kira kecerunan. Okay, pun ada persamaan perbezaan. Persamaan perbezaan tu yang ada sebutan dy dx tu lah, ataupun per dt ke. Tapi ODE dengan PDE ni bezanya, ODE ni dia hanya satu variable, okay, yang kita bezakan. PDE ni dia lebih daripada satu, dua dan seterusnya, dua, tiga dan seterusnya. So kalau PDE contohnya, ODE ni macam tu lah dalam awak dekat slide ni, equation of motion tu, perhatikan dekat persamaan dekat bawah tu, m x kita bezakan dua kali terhadap t, campur dengan c, x dibezakan terhadap t, campur dengan kx sama dengan kosong. So x tadi tu dibezakan terhadap t. Okay, sama ada dua kali ataupun sekali. Itu yang persamaan perbezaan. Okay, x tu okey lah, x tu dalam sebutan x kan. Okay, jadi kita hanya ada dalam sebutan perbezaan terhadap t. So itu dipanggil ODE lah kerana ada satu t saja. Tapi katakanlah dalamnya kita bezakan terhadap y. Okay, x pun terhadap y. So dx dy. Ada dx dt, ada dx dy. So ada dua variable kan. So dua variable tu ia dikategorikan sebagai PDE, Partially Differential Equation. Itulah beza di antara ODE dengan PDE basically. So awak boleh explore definisinya dengan lebih detail, okay, dengan menggunakan Wikipedia ataupun Mr. Google, boleh tolong carikan lah. Okay, apakah definisi ODE dengan PDE ataupun apakah perbezaan antara PDE dengan ODE. Okey, jadi kat sini contoh yang dikata ni adalah berkenaan dengan vibration. So free vibration mungkin kita ada pegas, kita ada damper, kita ada jisim. So damper tu dia ada menyerap displacement, so dari sebenarnya ada dx dt. Untuk m dia pecutan, so pecutan dia ada a, iaitu a tu adalah perbezaan x terhadap t dua kali. Okay, dan untuk spring x saja, okay, spring ada x saja, displacement saja. So dia sebutan x saja, okey. So satulah. So perhatikan spring satu, damper dibezakan sekali.
Untuk math dibezakan 2 kali. Itu dia kena adalah pattern dia menaik kan. 0, 1, 2. Okey. Okey, jadi kalau vibration, kalau kita lihat tu equation of motion dia akan dapat seperti dekat bawah tu lah. M di perbezaan 2 kali X terhadap T campur dengan C dikalikan dengan perbezaan X terhadap T campur dengan K dikalikan dengan X sama dengan 0. Okey, tu adalah free vibration. Okey, dia tak ada daya lah, daya luaran tak ada. External force. So jadi kita boleh dapatlah M dV per dt campur dengan CV campur dengan KX sama dengan 0. Okey, sebab dx dt tu sama dengan V kan. Okey, V lah. dx dt sama dengan hal laju pecutan. Okey, hal laju lah. Okay, kalau awak ingat lagi dalam dinamik. Okey, dan kemudian kalau force vibration dia ada dalam itulah ada FT, ada external force. Okey, sama je persamaan dia, cuma dia sama dengan F. So F pun dalam sebutan T. Okey, so kalau perhatikan kedua-dua ni, ini adalah bentuk ODE, contoh ODE lah. Ordinary differential equation. Okay. So dalam engineering, okay, what initial value apakah dia tu initial value? So initial value, okay, kita nak tahu initial value bukan kita nak tahulah. Actually pada ketika initial tu kita tahu. Okay, mungkin dia bergerak, okay, dalam kes ni pegas. So pada T0 displacement dia kosong. Okay. T0 displacement kosong, itulah initial value. Okay, nilai awal. Okay, dan kemudian apabila T berubah, so apakah nilai displacement tadi? So displacement akan berubah kan? So nilai yang berubah tu yang kita nak tentukan menggunakan kaedah ODE. Okay, when you disturb the system by hitting it with the velocity V0, the result, the mass will be vibrating. The equation of the system, okay, M dV per dt campur CV sama dengan minus KX. Then you want to know lah dx. Okay. Pada masa yang berlainan. Okay, contohnya katanya pada T5 apakah nilai X dia. Okay, kita carilah. So mungkin sama dengan 5 amplitude lah, 5V ke 5 something lah. Okay, mungkin kalau setiap masa berubah dia akan berubah dia punya amplitude kan. So you want to find the solve the velocity at a certain time with an initial velocity value. Okay, dapat V0, so kita cari laju bila masa berubah. So ni dapatkan V ya. Dalam kes tu dapatkan V bukan X, sorry. Okay, sebab dV per dt, so kita V. Kalau nak X kena bezakan 2 kali lah. Okay, displacement yang atas dengan balaja yang atas. Okay, ni curve yang atas ni. Okay, yang ni kita dapat displacement, yang ni kita dapat laju lah. Okay, itu saja pengenalan untuk ODE yang saya nak kongsikan hari ini. So esok kita akan lihat macam mana kita boleh kita selesaikan ODE ni. Ada soalan? Tu saya berhenti kat mana kalau satu lagi tu? Tak, saya teruskan lah. Sorry. Belum berhenti . So, kelas yang pertama, saya berhenti dekat Euler Euler dengan Taylor Dan kelas berikutnya second order. Yalah. So ni lah kita teruskan sorry. So dalam ODE ni kita boleh selesaikan daripada Taylor series. So kalau awak ingat lagi persamaan Taylor series ni awak lihat dalam matematik berapa matematik 1 ke 2 Okay, pengembangan siri awak belajar tentang siri tu. So kalau kita lihat daripada diterbitkan daripada Taylor series senang ceritanya diterbitkan daripada Taylor series. Okay, kalau kita lihat Taylor series, kalau kita ada y xi campur 1, kita boleh kembangkan dia adalah sama dengan y xi campur dengan hy prime xi. Y prime ni adalah apa? Y prime ni lah adalah dy per dx. Y prime. Okay, y double prime ni adalah perbezaan 2 kali y terhadap x. Okay, dan seterusnya 3 prime. Okay, y prime, double prime dengan triple prime. Dia ada 4 prime, 5 prime dan seterusnya dia akan berhenti nama pun siri kan. Okay, cuma dalam kaedah ni macam mana kita approximatekan perbezaan. Sebenarnya kita nak cari apakah y prime ni. Apakah y double prime. Okay, contoh tadi dalam kuis ni kita ada ni kan. Kita ada x double prime kan. X double prime. Apakah x double prime?
apa yang ni x prime, apakah x prime. So kita nak gantikan nilainya dengan apa. That's why kita gunakan Taylor series ni untuk kita dapatkan apakah y prime dengan y prime dengan y double prime. So kita nak definisikan tu je sajalah. So dalam kes ni, okay, katakanlah kalau awak gunakan Euler method dia hanya consider dua term aja, y xi dengan hy prime. Okay, untuk Euler method dia hanya consider y xi campur 1 sama dengan y x campur hy prime xi. Okay, ni dia paling mudah lah. Okay, kalau Taylor dia kembangkan lagi satu term, dia tambah lagi h kuasa 2 per 2 factorial. 2 factorial tahu 2 kali 1 lah. Okay, y double prime, okay, xi, kalau 3 factorial ni 3 kali 2 kali 1 lah. Okay, 3 factorial, kalau yang ni dah ada 4 factorial, 5 factorial, 6 dan seterusnya lah kalau kita sambungkan yang 3 titik ni. Okay, 3 titik ni kalau kembangkan lagi awak akan jumpa lah. Okay, 3, 4 factorial, 5 factorial, 6 factorial dan seterusnya. So dalam kes kita hanya pertimbangkan untuk 2 term untuk Euler method dan 3 term untuk Taylor method. So kita gunakan kaedah pendekatan Euler dengan method ni untuk menentukan lelaran nilai y pada ketika x yang berlainan lah. Okay, tadi kan kita dapat, okay, kita tahu initial value IVP ni untuk IVP IVP, initial value problem. Okay, initial dia kita mungkin tahulah pada x kosong, y kosong, dan ketika x meningkat apakah nilai y dia. Meningkat lagi apakah nilai y dia. Tu ya, ini adalah approximate untuk tentukan nilai y yang pada x yang berlainan. Okay. Okay, jadi formula yang penting adalah formula kotak kuning ni. So contoh, okay, katakanlah kita ada persamaan ini. Okay, the variable of a system y depends on another variable x. Okay, following a differential equation. Okay, 2y prime campur 3y sama dengan eksponen 2x. Okay, itu persamaan ODE kita. So ODE kita kenapa dia ada ODE? Sebab ada y prime. Okay, kalau dia tak ada y prime dia tak panggil ODE ya. Kalau ada y saja dia tak panggil ODE. Okay, itu dia panggil persamaan biasa lah. Okay, sebab ada y prime, ada y double prime dia panggil ODE. Okay. Okay, find the y when x 1. Okay, kita nak cari apakah nilai y apabila x 1. Tapi diberi info iaitu initial condition, itu yang bagi IVP. Sebab ada initial condition pada x kosong y 1. X kosong y 1 itu maklumat yang diberi. Disuruh guna kaedah Euler method dengan increment h 0.2. Okay, makna kata kan daripada kosong nak ke 1. X kosong nak ke x 1. Dia meningkat sebanyak 0.2. So awak kena consider titik x kosong, x 0.2, x 0.4, x 0.6, x 0.8 dan x 1.0. So ada 6 titik lah. Okay, cuma pada titik x kosong kita tahu nilai dia sama dengan 1. So apakah nilai y apabila x 0.2, nilai y apabila x 0.4, 0.6, 0.8 dan 1. Bukan nilai x dia. So nilai x akan berubah lah. Okay, bila akan nilai y tu akan berubah lah bila x meningkat sehingga nilai dia sama dengan 1. Okay, itulah maksud soalan ni. So apa yang awak perlu buat? Okay, ni lah kita buat jadual lah. Okay, equation Euler method dia kata y xi campur 1 sama dengan y xi campur h y prime xi. H ni adalah increment iaitu 0.2 dalam soalan tadi. Y prime ni, okay, tengok persamaan ni. Okay, kita jadikan y prime sebagai perkara. So y prime sama dengan eksponen 2x tolak 3y bagi 2 lah. Ni soalan kita ya. Ni soalan kita tadi. Okay, ni kita jadikan yang sebelah ni. Okay, y prime sebagai perkara, maka awak akan dapat eksponen 2x tolak 3y bagi 2. Okay, jadikan y prime sebagai perkara. So ni kita letak kat sini, dikalikan dengan 0.2. So ni y, ambil je lah nilai y yang kita mula-mula ni. Dan nilai y ni formula dia ni. Atas ni, okay, ni formula ni untuk y. Okay, cuma yang pertama ni kita tahulah, yang petak kuning ni kita tahu nilai dia. Sebab diberi dalam soalan pada ketika x kosong, y dia sama dengan 1. Okay, kenaikan 0.2. That's why lah sebut tadi x kosong, 0.2, 0.4, 0.6, 0.8 dengan 1. So sekarang kita nak isi apakah nilai ini. Macam mana nak kira nilai ni lah. Nilai ni kita nak kira. Okay, ini dikira daripada persamaan ni lah. Okay, y prime yang ni semua. Dan y ni dikira daripada y x campur 1 sama dengan y xi campur h y prime x 1. Okay.
So initial 0, 1. So awak kira lah apakah nilai HY prime. So HY prime, Y prime dia adalah eksponen 2, X dia 0, masukkanlah. Eksponen 0, so eksponen 0 sama dengan apa? 1 kan. So tolak dengan 3Y, Y dia sama dengan 1. So tolak 3 lah. 1 tolak 3 so sama dengan minus 2 kan. So minus 2 bahagi 2 sama dengan minus 1. Minus 1 dikalikan dengan 0.2 dapatlah minus 0.2. Okay, mana datangnya minus 0.2. Dan kemudian untuk start yang pertama, so pada ketika X 0.2, okay, formula dia adalah Y XI campur 1 sama dengan Y XI campur HY prime XI. So Y XI dia sama dengan 1. So 1 campurkanlah dengan HY prime dia iaitu minus 0.2. 1 campur minus 0.2 dapatlah 0.8. Okay, mana datangnya minus 0.8. So dan kemudian dah bila awak dah dapat 0.8 ni, kita kira HY prime. So HY prime sekarang X dia adalah 0.2. So eksponen 0.4 tolak dengan 3 kali 0.8 iaitu 2.4 bagi dengan 2 dapatlah minus 0.0908. Itu mana datangnya minus 0.0908. Okey, dan kemudian awak tambah lagi nilai X daripada 0.2 kepada 0.4. So dapatkan nilai Y dia. So nilai Y dia adalah ni. Okay, 0.8 campurkan dengan minus 0.0908 dapatlah 0.7092. Ikut formula dia ni kan. Okey, dan kemudian dapatkanlah nilai HY prime. So untuk Y prime gantikan nilai X dia adalah 0.4 dan nilai Y dia adalah 0.7092 dan dapat Y prime kali H adalah 0.0098. Okey. Boleh jelas kat situ? Kelas okey ya? Hello? Okey je. Okey. Okey, doktor. Okey, tak. So dapatlah nilai dia 0.0098. So untuk yang tambahan X 0.6 daripada 0.4 jadi 0.6 dan gantikanlah. Okey, pada ketika X 0.6 maka Y adalah sama dengan 0.7092 ditambahkan dengan 0.0098. So dapatlah 0.7190. Okay, dan kemudian pada ketika itu awak kira juga HY prime so 0.1163. Kemudian teruskanlah 0.8, Y dia 0.8353, HY prime dia 0.2447 dan yang terakhir apabila awak masukkan nilai X sama dengan 1, untuk X sama dengan 1, Y adalah sama dengan 0.8353 ditambahkan dengan 0.2447 dapat 1.08. Okay, itulah jawapan yang kita nak cari. Okay, pada ketika X1 apakah nilai Y? So nilai Y adalah 1.08 sekiranya kita menggunakan kaedah Euler. Okay, jelas kaedah Euler. So ini berikutnya kalau guna kaedah Taylor. So Taylor dia punya formula balik semula yang ni lah petak kuning ni. Okay, dia ada sebutan Y double prime. So dia lebih baik lah. Okay, sebenarnya semakin banyak term kita consider semakin tepat kita punya penghampiran ataupun kita punya prediction tu lah. So kalau kita predict menggunakan kaedah Taylor, so ni gunakan Taylor, kita kena consider Y double prime. Waktu saya perhatikan sini tak ada Y double prime Dia ni tak ada Y double prime kan? Mana ada Y double prime? Tak ada. Tapi kita kena tentukan Y double prime dengan kita bezakan sekali lagi persamaan ni. Okay, persamaan ni kalau awak bezakan lagi sekali, so awak akan dapatlah 2Y double prime campur dengan 3Y prime, okay, eksponen 2X, okay, dikalikan dengan X lah. Kita bezakan ni kalikan 2 lah. Kita bezakan sekali lagi. So kalau awak bezakan, okay, yang ni utama awak akan dapat ni yang tadi. Okay, ni adalah formula umum untuk Taylor. Yang ni, so ni adalah nak kira Y Y yang berikutnya nanti. Okay, dan ni Y prime ni kita sini. Okay, dan once awak dapat Y prime, awak akan cari Y double prime. So Y double prime bezakan ni je. Okay, eksponen 2X kita bezakan, kita dapat 2 eksponen 2X. Tolak 3Y, kita dapat 3Y prime bahagi 2. Okay. Bawah dia lah. So ni kita bezakan 2 kali, ni kat sini. So sama juga ni dikalikan dengan H kuasa 2 per 2 ni sebab yang ni lah. H kuasa 2 per 2 sini ada. So ni dikalikan dengan H sebab sini ada H lah. Okay, dan cara dia sama.
Okay, cuma awak kena buat ni lah. So yang info awal yang awak ada kat sini, ni info awal yang kita ada. Ini saja yang kita ada. Okay ni. Yang ni semua kita kena kira lah. Kira gunakan formula yang saya tunjukkan tadi. Okay. Okay, dan kita bandingkan dengan exact solution. Exact solution ni nilai dia yang sebenar adalah 1.2468. Okay, ni dapat dari mana? Ni daripada formula ni dibagi dalam soalan. Okay, untuk yang sebenar. Okay, masukkannya nilai X1 dan dia bagi jawapannya lah. Okay, 1.2468. Okay. Boleh faham? Sebelum saya tunjukkan. Faham tak tu? Tapi pertanyaan itu yang Ya. Apa dia? Nak tanya tadi? Tak, faham tak tu? Okay. So gantikan sajalah. So formula dulu. So kalau kita kemudian kita boleh bangunkan ni lah. Apa tadi Google Sheet untuk soalan ini. Okay, untuk Google Sheet tu saya lihat, kita akan lihat esok lah. So cuba fahamkan dulu slide ni. So how dia berubah tu. Dan nanti esok kita tengok macam mana kita boleh gunakan Google Sheet untuk ni lah, untuk buat jadual ni lah. Jadual ni pun boleh dibangunkan daripada Google Sheet ataupun daripada Excel kat ni. Kita tengoklah, yang penting adalah macam mana kita key in formula untuk H, Y prime dengan Y prime ni. Cuma dalam menggunakan kaedah, menggunakan soft ni, dia unik Setiap soalan dia berlainan lah sebab persamaan ni berlainan. So, jadi sel kat sini sentiasa berlainan. So awak tak boleh lah gunakan dia sebagai template untuk soalan-soalan lain. Okay, soalan lain tu awak kena tukarlah persamaan dia. Okay, persamaan untuk replace dalam setiap sel ni. Okay, melainkan awak buat guna free math ke, guna SMath dan kita hanya ubah equation, dia punya nilai samalah. Pun boleh. Tapi kena buat lah cara lain lah. Okay, bukan gunakan Google Sheet ataupun Google Form. Google Excel. Okay. Okay, so kita berhenti kat sini. So sila baca dan fahamkan. Nota dah ada dalam Google Classroom. So sekarang saya nak ambil attendance dulu. Mana tak berhenti. Sekarang.